Okey, sama-sama. Berkenaan dengan Tok Kenali, SB tak boleh nak komen sebab SB tak tahu ilmu dia pasal apa kan. Ilmu pasal Tok Kenali ni SB tak mendalami, SB tak belajar, SB tak tahu. Memang SB tak tahu sebab SB pun memang tak berguru dan SB tak ambil peduli, tak ambil baca, tak tahu apa-apa berkenaan dengan ilmu Tok Kenali. Jadi bila sesuatu yang kita tak tahu, kita tak boleh nak komen lah. Sebab nanti kalau kita komen dengan apa yang kita tak tahu dah mungkin jadi fitnah kan. Cumanya berkenaan dengan jangan terlihat adanya diri tu, SB fahamnya mengikut perjalanan SB. Maksudnya itu apa-apa kita nak buat pun jangan kita nampak kita yang buat. Jangan menampak kita ni ada kudrat, ada iradat kan, melainkan kita nampak dan kita sedar dan kita rasa bahawasanya setiap perbuatan kita itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya betul lah kat situ sebab kalau Allah tak izin kita kelip mata kita tak mampu nak berkelip. Kalau Allah tak izin lidah kita bergerak-gerak mengeluarkan peti suara mengeluarkan suara, maka kita tak boleh bercakap. Jadi semua adalah daripada Allah. Jadi jangan terlihat adanya diri ni sebenarnya cukup panjang kalau nak urai. Tapi ajaran Tok Kenali urai macam mana SB tak tahu. Cuma masing-masing atas pemahaman masing-masing lah kan. Jadi apa yang SB faham, jangan terlihat adanya diri ni adalah satu step daripada kita berada di Qadariyah ni. Kita pergi kepada Jabariyah. Maksudnya peringkat awal, masih lagi pada peringkat awal lah. Kalau jangan terlihat adanya diri ni adalah diri kita yang awal, di awal-awal perjalanan kita bergerak daripada Qadariyah kepada Jabariyah, iaitu bergerak daripada selama ini kita faham diri kita ni adalah boleh buat apa saja, kita mampu, kita berupaya. Lama-lama kita faham bahawasanya kita ni adalah diri yang la haula wala quwata illa billah. Maksudnya kita tak mampu berbuat lah melainkan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak sebenarnya kalau dalam perjalanan rohani apa yang SB alami dan SB faham, kita tak boleh berhenti di situ. Kita tak boleh berhenti di Jabariyah. Sebab maksudnya kita tak boleh berhenti di alam ketuhanan saja. Daripada alam makhluk ni kita pergi masuk kepada alam ketuhanan. Masuk daripada alam diri yang selama ini kita rasa kita berdaya upaya, kita pergi masuk kepada alam kudrat iradah Allah. Maksudnya Allah yang berkehendak, Allah yang berbuat, Allah yang mengizinkan. Sampai kita dengar orang kata la tataharruk. Lah SB lupa lah apa. Maksudnya tidak bergerak sesuatu zarah pun melainkan izin Allah kan. Jadinya kita tak boleh berhenti kat situ. Kalau kita sampai kepada yang wujud hanyalah wujud Allah, maka kita kena teruskan perjalanan kita hingga kita sampai kepada itikad ahli sunnah wal jamaah. Selagi kita tak sampai kepada itikad ahli sunnah wal jamaah, iaitu itikad yang sederhana, kita tak boleh menjalani kehidupan ini dengan benar. Sebab kita ni tetap makhluk yang ditajalikan, makhluk yang diwujudkan. Kita adalah barang tajali, barang yang diadakan kan. Jadi memang kita ni makhluk, tapi kita ni kalau tak ada Tuhan kita tak boleh nak buat apa pun. Tapi kita ni bukan Tuhan. Jadi kalau kita berhenti pada Jabariyah kan, pada apa yang kita faham jangan terlihat adanya diri, jadi kita terhenti perjalanan kat situ. Hakikatnya kita kena teruskan perjalanan kita ni ya. Kalau kita tak teruskan perjalanan, kita terhenti di alam Tuhan. Jadi ramai yang tersekat kat situ. Ramai yang mengaku Tuhan kan, basuh isim dengan ilmu kan. Sampai macam-macam timbul persoalan. Dia kata sampai yang fikir lah kalau semua gerak Allah, tak ada dosa, tak ada pahala ikut dia. Nak bunuh orang pun boleh, nak buat jahat pun boleh. Hakikatnya dalam syariat tak boleh. Jadi kita kena pakai dua-dua. Syariat dengan hakikat ni kena jalan serentak kan. Kalau kita nak makan kulit pisang apa benda kan, nak makan isi pisang yang kita nak makan. Tapi kalau pisang tu, isi pisang tu tak ada kulit,
habislah berdebu, berpasir semua kan. Jadi kita kena bawa dua-dua. Ibarat kita lah kan, kena ada baju. So baju tu adalah syariat kita kan. Diri kita ni adalah diri jasad yang terlancang bokil tu kan. Jadi kena ada baju. So baju tu lah syariat yang menutupkan, yang menghias diri kita dengan hukum hakam. Jadi untuk berada dengan syariat dan hakikat tu lah kita kena sampai kepada ahli sunnah. Kita kena sampai kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam erti kenal. Maksudnya kita kena makrifat. Sebenarnya pada hakikat jangan terlihat adanya diri tu, nak cakapnya kita sampai kepada Jabariyah saja. Maksudnya kita kenal Allah. Bila dah kenal Allah, kita kena teruskan perjalanan ni sebab kita bukan Allah. Yang jadi permasalahan banyak adalah orang asyik-asyik pergi kepada Allah dengan ilmu, lepas tu dia tersesat di dalam ilmu dia sendiri, meraba macam-macam. Jadi kita tengok posting-posting orang yang macam tu pun macam orang tak ada iman kan, macam tak ada Tuhan, macam dia tu Tuhan. Jadi macam tu tak betul lah macam tu kan. Jadi ramailah SB tengok orang-orang macam tu. Sekarang SB pun kesian kan, tapi kita tengok, kita tahu Allah pun nak tahu kejernihan hati kita. Kita doalah apa yang mampu kita betulkan, kita cuba betulkan. Tapi kalau hidayah Allah buka dekat dia, alhamdulillah lah. Tapi orang ni dia macam kita berlembu lah, kita bawa lembu tu kita pergi sungai, kita tak mampu nak bagi paksa lembu tu makan. Sampai masa bila dia lapar, bila dia dahaga, dia minumlah air sungai tu kan. Macam tu lah kita dengan orang. Kadang kita gelak aja dekat orang, tengok kebodohan orang. Kita pun pernah berada pada kebodohan juga. Tapi kebodohan kita tu kita faham lah kan. Kebodohan kita tu tak sama dengan kebodohan dia. Kebodohan kita mungkin part lain, kita pernah bodoh sebelum ni kan. Memanglah semua orang bodoh, sekarang pun kita bodoh juga. Cuma pada kesesatan yang mana tu kita sama-sama mendukung. Itulah kasih sayangnya ya, insyaAllah.